nak minum arak. Minum. Baru lepas aku punya nazar. Tak tahu ada nazar apa. Dia takkan minum arak selagi mana dalam tengkorak dia. Mungkin lah, kan orang semua minum arak. So Asim ni tahu bahawa kepala dia ni is wanted. Ada orang nak minum arak dengan kepala aku hanya kerana aku berperang dulu. Jadi bila Asim ni nampak orang serang dia 100 orang ni, dia antara orang yang 7 orang 10 orang tu, dia berdoa kat Allah, ya Allah, tolonglah sampaikan berita ni pada Nabi. Sebab kalau 10 orang ni kena bunuh, free je, tak ada siapa tahu. Jauh daripada Madinah. Ya Allah, sampaikan berita ni pada Nabi. Kemudian doa kedua apa? Ya Allah, selamatkan badan aku ni. Waktu aku hidup kau selamatkan kan? Selepas mati pun selamatkanlah, dia kata. Jagalah badan aku. Sebab dia tahu lepas dia mati, orang akan potong kepala dia, akan jual kepala dekat Mekah. Sebab ada orang nak beli untuk minum arak tu, keluarga tu. Asim nak mayat dia terjagalah. Tahu apa akan jadi tak? Dia akan mati dalam 7 orang tu. Malam tu, lepas habis semua tu, diorang pun nak cubalah ambil mayat Asim ni. Tapi ada lebah, tebuan gitulah, lebah ke tebuan lah yang boleh menggigit lah, menyengat lah. Jadi orang kata tunggu dulu lah, tunggu malam sikit, nanti dia akan balik sarang kan. Tapi bila malam sikit, hujan pula. Bila hujan yang lebat, sampai macam ada satu sungai pula yang bawa mayat dia ke mana sampai sekarang kita tak tahu. Maknanya Allah selamatkan mayat Asim. Bila dia datang tengok, Allah, air dah hanyutkan dia, entah pergi mana. Itulah cerita satu sahabat Nabi yang mati tak berkubur lah. Kita tak tahu kat mana. Asim bin Thabit. Okay. Bila 3 orang yang ke atas bukit tu, diorang kata turun. Diorang pun turun. Tapi rupanya geng Badawi ni bukan nak buat perjanjian, nak ikat diorang, nak bawa ke Mekah. Sebab diorang ini semua ialah orang yang pernah duduk Badar kan, pernah buat salah lah ni. So orang Badawi ni senang lah jual dekat orang yang musuh-musuh orang. Ni dia, aku dah bawa musuh kau, siapa nak beli? Jual lah 5,000, 10,000. Antara 3 yang ditangkap ialah Khubaib, dan nombor 2 ialah Zaid ibn Dathinah. Zaid tu, Zaid di bawah tu ya, Ibn Dathinah. Orang ketiga akan kena bunuh juga on the spot. Tahu kenapa? Dia kata, kau buat perjanjian, asal kau ikat-ikat ni kan, perjanjian, cakaplah baik-baik. Tapi dia lawan, struggle, akhirnya tinggal 2 orang. 1 orang kena bunuh, saya tak tahu nama dia. Sekarang tinggal 2 orang, akan diseret ke Mekah. Okey, akan dijual lah dekat, ada nama kat situ kan? Ada nama nama dia apa? Abdul Muttalib. Allahu Akbar, saya tak ingat nama dia. Dibawa ke Mekah, dijual ke family-family yang nak bunuh mereka. Saya nak cerita pasal 1 orang, nama dia Khubaib. Menarik cerita dia. Khubaib ni nanti dekat Mekah tak ada penjara. Jadi Khubaib akan duduk di rumah pembunuh dia nantilah. Khubaib tahu dia akan kena bunuh, garantilah. Cumanya timing je lah, diorang nak tunggu tarikh dan waktu yang sesuai lah. So Khubaib akan duduk di rumah orang yang bakal pembunuh dia. Duduk kat rumah. Kat rumah biasa ada perempuan, ada anak-anak semua kan. Yang ceritanya ialah isteri pembunuh tu, yang bukan Islam lah. Dia kata Khubaib ni, walaupun terikat, kadang-kadang aku tengok dia pegang anggur tau. Kalau dia terlepas ke apa, dia ada makan anggur, ada anggur kat tepi dia. Dia kata aku tak tahu dari mana datang anggur tu. Ini rumah dia sendiri, dan anggur tak ada pun kat Mekah. Bukan musimnya lah, gitulah. Tak sesuai anggur ada kat Mekah masa tu. Dia kata aku pelik, ni benda apa tau, ini satu karamah lah, yang macam jadi kepada Maryam. Kan Maryam, Zakaria akan pelik, ini makanan dari mana tu? Memang makanan yang dari Allah lah. Nombor 1. Nombor 2 yang menarik pasal Khubaib, dia akan duduk dekat tempat orang jahat, rumah orang jahat. Esoknya dia akan dibunuh. Jadi hari ni dia nak bersihkan diri dia. Maknanya dia akan nak cukur-cukur, potong kuku semualah. Dia akan mati kan. Dan Allahu a'lam macam mana badan dia akan diperlakukan. Jadi dia nak bersih, dia mintalah pisau cukur, pisau yang boleh bercukur. Biasa diorang guna pisau kecil. Diorang tak ada shaver zaman sekarang Shaver dia ialah pisau.
Dia ambil pisau, dia uruskan diri dia. Ataupun sebelum dia uruskan diri dia, dia pegang pisau. Dapat daripada tuan rumah tu. Tuan rumah tu layan dia, okey lah kan. Sebab Khubayb ni orang baik, orang Islam orang baik biasanya. Dia pegang pisau. Tiba-tiba anak tuan rumah yang perempuan, kecil, dalam 2 tahun, mungkin setahun setengah, dia mana tahu Khubayb ni musuh bapak dia ke apa. Daripada dia uncle lah kan semua. Dia datang kat Khubayb dan duduk atas riba Khubayb. Khubayb layan dia. Oh, adik apa khabar kita kan, macam biasa. Tapi tangan je. Jadi Khubayb tak faham. Dia baik-baik, dia tengok mak perempuan tu, mak dia pucat. Dia tak faham kenapa dengan budak ni okey, asal kau pucat. Lepas tu baru dia nampak mata dia tengok pisau. Oh, kau takut ke? Dia letak pisau tu bawah. Dia kata, Nabi aku tak ajar buat benda macam ni. Dia lepaskan budak ni. Ini sebabnya nanti orang akan masuk Islam, betul tak? Inilah dia, sebab kita ikut jalan kita je. You jangan risau, Allah akan tolong kita. Kita ni sangat kecoh-kecoh sangat buat apa. Kita ikut jalan yang lurus, Allah akan tunjukkan jalan untuk orang lain. So Khubayb kata, this is not ajaran kami. Kita tak buat benda macam ni. Dia lepaskan budak. Terharu tak mak dia? Sebab apa? Besok kau garanti mati. Sebelum kau mati, bunuhlah anak isteri orang ni. Tak, we don't have that kind of thinking. So lepas. Bila nak kena execution tu, Khubayb akan kena ikat di luar Mekah. Jangan lupa, Mekah tanah haram. Dia akan keluar bawah, keluar sikit. Kalau tak silap dekat Tanaim, kalau tak silap. Dia akan kena ikat. Abu Sufyan ada situ semualah. Maka startlah dia orang tanya dia, apa kau nak buat sebelum mati gitu kan. Dia kata, aku nak minta permission solat 2 rakaat, boleh? Aku nak solat. Khubayb akan buat sunnah yang pertama, start sebelum mati, sembahyang 2 rakaat. You pernah dengar tengok tak cerita Lion of the Desert apa semua tu Apa apa-apa cerita lah. Kan sebelum kena gantung dia akan semayang dulu. Khubayb yang start sunnah ni. Sebab sebelum tu tak ada siapa pun kena bunuh dan dia tahu dia akan mati, faham tak? Dia berperang. Perang anytime dari belakang boleh mati. Tapi ini memang tahu, plan, I will die pukul 3 petang. Maka 2 rakaat sebelum mati, Khubayb yang start radhiyallahu anhu. Dia akan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat yang pendek dan ringkas. Lepas dia bagi salam, dia cakap, dia umumkan dia orang, sebenarnya aku nak panjangkan solat. Kan solat best bagi orang beriman. Solat ni best. So dia kata, aku nak panjangkan solat, tapi aku tak nak korang ingat aku pengecut. Sebab yelah, korang tak boleh bunuh aku sekarang kan. Kan aku minta 2 rakaat. So 2 rakaat dia buat surah Al-Baqarah. Sebab takut sebenarnya nak mati ni. Tak, I'm not afraid. I'm not afraid. Sebab aku buat short, do what you want to do. Ikat. Kemudian diorang start potong dia sikit demi sikit. Kita pause kejap boleh? Pause kejap. Kena ingat cerita ni tau. Sebab ni macam cerita orang putih. Tiba-tiba je 10 years later. Faham tak? Pause. Ini bukan cerita Melayu. Cerita Melayu kita nampak semua sekali. Ini cerita orang putih, berhenti kejap. Many years later, zaman Umar Ibn Al-Khattab, Nabi wafat dah. Kisah ni semua dah lama ni. Many years later, mungkin 20 tahun lagi, bila Umar jadi khalifah, Umar akan suruh satu lelaki, nama dia Sa'id Ibnu Amir. Tak payah hafal nama lah, Sa'id lah. Sa'id jadi khalifah kejap dekat Homs, satu tempat dekat Syria. Dia cakap tak nak. Umar akan marah dia, pergi, kau orang baik tapi kau menyusahkan aku. Maksud dia, engkau semua orang baik, okey, engkau jadikan aku khalifah kan, kau setuju kan aku jadi khalifah. Bila aku dah jadi khalifah, aku minta tolong kau, kau cakap tak payah. Mana boleh, help me now. Said pun dengan terpaksanya, Said terkenal sebagai orang yang baik, dia akan jadi khalifah, jadi governor. Bila jadi governor, orang Homs rupanya suka komplain pasal pemerintah. Favorite dia orang. Ada 2 tempat dalam negara Islam, Kufah dan Homs, ataupun Hims kot. Hims dekat Syria dan Kufah dekat Iraq. 2 tempat ni kaki komplain. So they complain about him as the governor. So Umar akan pergi check. Diorang ada 4 ke 3 ke 4 komplain pasal si Sa'id ni.
Nombor satu, dia ni seminggu sekali dia tak keluar untuk dengar masalah kami. Omar akan tanya, what's your problem? Asal seminggu sekali ke sebulan sekali, gitulah. Okay, saya ikut order, okay? Dia keluar hanya setelah matahari dah tinggi. Maknanya pagi. Dah pagi sikit baru keluar. Bila dia tanya, aku kena buat roti untuk keluarga aku, katanya. Sebab walaupun aku governor, aku tak ambil duit yang banyak. So dia akan buat roti untuk family, baru dia keluar pukul 9 pagi lah. Orang lain anggap pukul 7 kau dah kena keluar dah, uruskan rakyat lah kononnya. Dia kata, aku kena kerja. Buat roti tu kerja dia. Nombor 2, okey, Omar terimalah. Nombor 2, apa lagi masalah kau? Dia kata, malam-malam kalau kita call dia, kalau kita ketuk pintu, dia tak nak jawab. Maka Said jawab. Saya kata, Omar bagi can lah, kata, siang tu the whole siang aku dah berkhidmat untuk diorang. Malam biarlah aku semayang, kan, biar aku rehat lah, untuk aku dengan Allah sahaja. Kalau 24 hours ni apa cerita? Omar kata, okay, fine, okay, itu jawapan tu. Next, sebulan sekali dia takkan pergi kerja. Bila Omar tanya dia, apa masalah kau? Sebab aku ada 2 baju je, ke ada 1 baju je yang boleh keluar. 1 baju ni macam seluar pendek lah kot, faham tak? Yang tak sesuai untuk jadi governor lah. 1 baju yang proper, yang boleh bawa jalan. Baju tu sebulan nanti aku basuh, jadi tunggu kering baru aku boleh bawa keluar. Omar terima jawapan dia. Omar kata, kau dengar tak jawapan dia? Orang home sekarang memang kuat komplain dah, kan? Ada apa-apa komplain lagi tak? Ada 1 lagi, Omar. Dia ni tak layak jadi governor lah. Sebab dia, kita orang rasa dia sakit. Apa masalah kau ni? Sebab dia ni, kadang-kadang dia dengan cakap-cakapan kami ni, cakap, tiba-tiba nanti dia kata, Allah, dia akan jatuh. Dia akan pingsan. Macam orang epilepsi gitu kan. Betul. Jadi apa cerita tengah bagi ucapan ke apa, tiba-tiba dia akan macam berpeluh, macam jadi stres, dia akan pingsan. Umar tanya dekat Said, kenapa Said kau pingsan-pingsan ni? Said akan cerita. Sekarang saya nak cerita berkaitan dengan yang kita simpan tadi. Dia kata, dulu dekat Mekah waktu aku umur kecil-kecil, umur 12 gitulah, aku di antara orang Mekah yang berkeliling tunggu Khubaib kena bunuh. Kita orang kan tengok macam tengok teater lah, budak-budak tengok Khubaib kenapa. Bila Khubaib start dipotong jarinya, diorang kan potong sikit-sikit. Diorang kalau bunuh mati terus kan takkan rugi. Seksa dulu, baru kau tahu, orang lain semua tahu, jangan main-main dengan kami. Potong jari sikit-sikit. Waktu tu Khubaib akan cakap, ya Allah, kau perhatilah keliling aku ni siapa, kau balas kat diorang. Sebab sakit kan. Dan waktu tu orang akan berhenti pula bila potong sikit-sikit. Mesti kan dia akan jerit sakit-sakit gitu kan. Tapi dia takkan cakap lah, aku masuk agama kau. Dia kan tanya Khubaib, kau tak, Abu Sufyan kau tak silap, kau tak menyesal ke kau jadi macam ni? Kan kau okey je duduk dekat Mekah. Tak menyesal ke kau jadi macam ni? Apa dia? Jadi orang yang dibunuh macam ni sebab Muhammad, betul tak kau jadi gini? Kan kau dulu macam businessman je, kau buat kerja kau, tapi kau kena macam ni kerana Muhammad kan? Kau tak harap ke Muhammad ganti tempat kau sekarang? Sebab kau kena ni Muhammad kan? Biar Muhammad lah yang kena. Kau yang nak sangat Islam lah, Allah satu lah, faham tak? Seolah gitu. Dia kata, wallah, aku tak nak Muhammad kena, walaupun duri dengan aku lepak-lepak kat rumah, tak payah. Biar aku yang kena semua, biar Nabi Muhammad selamat dekat rumah dia. Maka dia akan dibunuh. Apa dia doa tadi? Ya Allah, kau perhatikan keliling aku ni, dan kau balas kepada mereka. Salah seorang daripada itu ialah, dan Said kata, aku ingat lagi, vivid, faham tak? Dia macam post traumatic tau, PTSD, faham tak? Yang dia tengok tu, gambar tu tak boleh hilang di otak dia. Jadi dia kata, bila saja aku terfikir pasal kisah yang jadi pada Khubaib, aku akan pingsan, aku tak boleh tahan ni. Itulah cerita dok pingsan-pingsan tu lah. This is the whole story lah. Saya nak cerita kat you. Sebenarnya dia macam 2 cerita yang berkait lah. Okay? Clear? Tetapi bawah tu kan ada satu nama, Zaid Ibn Dathinah. Ada confusion di kalangan ahli sejarah, benda ni berlaku pada Khubaib ataupun Zaid. Maka saya cerita sekali je lah. Dia berlaku pada satu lelaki, boleh jadi Khubaib, boleh jadi Zaid. Okey tak?
Jadi saya takkan cerita pasal Zaid ibn Dathinah tu lah, sebab dia ada confusion these two names. Any question? Tak ada. Ya, 3 orang. Satu mati. Tak. Benda ni, cerita yang saya cakap tu berlaku. Cuma ada confuse, berlaku kat Zaid ke atau berlaku kat Khubaib. Orang berlainan. Dua-dua pun kena benda sama, dibunuh. Tapi bab pisau semua memang Khubaib. Dan Sa'id ibn Amir al-Jumahi pun cakap waktu Khubaib dibunuh. Dalam hadis. Okey, habis cerita. Ingat tak 10 orang dah kena bunuh? Okey, simpan sekejap. Pada masa yang sama Nabi hantar 10 cikgu ni, ada satu lagi request daripada golongan lain. Tolong hantar kepada kami. Kami ni satu tribe yang besar. Jadi hantarlah. Nabi pun hantar 70 orang para qurra. Maknanya diorang ni pandai agama. Tak boleh lah ajar Quran, ajar diorang ni. Jadi Nabi dah hantar 80 orang lah sebenarnya kan. Pada masa yang sama tau, tanpa tahu yang ni kena bunuh ni. Pada masa yang sama 70 orang ni, 70 orang ni pun benda yang sama. Seolah kita boleh bayangkan, lepas Uhud orang dah mula bully orang Islam. Sebab korang kalah kan, korang tak kuat sangat. Lepas Badar semua orang macam wah. Tapi Uhud melemahkan moral kita dan menguatkan moral orang lain. Maka 70 orang ni akan dibunuh kecuali beberapa orang. Yang menariknya ialah bila ketua 70 orang ni pergi, kan diorang cikgu je. Diorang tak sedia dengan untuk perang mati semua. Diorang happy je pergi untuk mengajar mungkin sebulan gitu kan. Bila dia pergi je jumpa dengan orang jahat yang ada niat buruk tu, dia cakap baik-baik depan-depan, tapi orang jahat tu dia akan main mata dengan orang belakang. Dia punya wakil orang jahat ni lah. Dia akan main mata, kemudian orang dari belakang dia akan guna tombak dan rodok dia dari belakang. Yang kena bunuh ni nama dia apa? Ibnu Milhan. Haram Ibnu Milhan. Bila dia masuk je, dia nampak je tombak keluar kat perut dia. Kan sebenarnya tak expect kan. Kalau orang lain dia cakap, oi apa ni? Betul tak? Apa ni? Kenapa kau bunuh kami datang untuk mengajar? Tak. Rupanya orang Islam yang kalau dah travel jauh semua, dia dah siap dah. Apa-apa jadi pun aku terima. Ini fisabilillah. Maka bila dia kena, dia nampak je, dia kata apa tau? Fuztu birabbil Ka'bah. Dia terus cakap, aku dah berjaya demi Tuhan Kaabah ni. Maknanya aku dah habislah, kerja aku habis lah ni. Aku akan mati ni. Maknanya aku punya tugas dah selesai dan aku dah berjaya demi Tuhan Kaabah. Pada dia syahid lah. Kena bunuh oleh musuh dalam keadaan nak pergi mengajar kan. Dan dia akan mati. Kemudian 70 orang akan diserang oleh 300 orang kalau tak silap. Dikepung. Diorang 400 sorry. 400 orang akan kepung ke rumun mereka dan bunuh mereka. Kecuali 2 orang atau 3 orang dia akan selamat. Kerana 1 orang dia akan pretend dia mati. Kan 70 kan bergelimpangan. Dia duduk bawah mayat dan dia diam seolah dia mati. Nanti dia akan bangun dan lari. 2 orang tengah kerja lain. Kan 70 orang, dia akan datang dengan livestock tau. Dia akan datang dengan kambing supaya boleh dapatkan susu. Itulah stok mereka. Stok mereka bukan macam kita Maggi semua kan. Diorang tak mampu tau untuk awet. Tak ada awet-awet. Jadi dia kena bawa kambing. Jadi kambing tu kan perlu makan. Jadi diorang ada ni lah, ada shift lah. Okay, kau bawa dia sekarang. Jadualnya ada 2 orang sekarang bawa kambing jauh-jauh sikit untuk pergi makan. Pergi meragut. Jadi 2 orang tu terselamat kerana bawa kambing. Tapi diorang akan nampak tiba-tiba area kawan-kawan diorang duduk tadi, tiba-tiba burung tengah keliling mereka. Itu tandanya ada darah. Sebab ini burung yang macam vultures lah, yang dia makan mayat. Jadi dia kata, problem lah family kawan kita ni, jom kita pergi. Satu orang kata, jom kita pergi kat kawan kita. Satu orang kata, itu maknanya diorang kena bunuh tau. Jom kita balik jumpa Nabi lah, cakap kat dia. Kawan dia kata, no, jom kita pergi. Kalau diorang mati, kita mati samalah. Kenapa kita nak biarkan diorang, kita lari? Maka dua-dua pun decided untuk pergi juga. Bila pergi, rupanya setiap orang
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kepada setiap orang apa yang dia niatkan. Tepat sekali. Kan satu orang kata nak balik, satu orang kata nak syahid, dua-dua dapat apa dia nak. Sebab yang ini akan mati, yang ini selamat. Tahu kenapa? Lepas kena bunuh semua orang, tiba-tiba ketua yang jahat yang bunuh orang tadi tu, dia tengok, dia tanya dia, "Kau orang Quraisy ke?" Dia kata, "Ya." Quraisy ni, dia nak bunuh Quraisy. Quraisy kan? Kejap. Yang tukang bunuh ni orang Badui tau. Dia bukan Quraisy, bukan Mekah, bukan Madinah lah. Dia kata, "Kau orang Quraisy ke?" Dia kata, "Ya." "Mari sini jap." "Kau tak payah bunuh," dia katanya. Selamat dia sebab dia orang Quraisy. Tahu kenapa? Sebab aku pernah nazar dulu. Aku pernah buat apa entahlah. Nazar aku ialah aku kena cukurkan rambut satu orang Quraisy. Bukan senang nak cari Quraisy mana-mana cukur rambut. Nak jumpa Abu Bakar, Umar, Osman, gila. Ataupun Abu Lahab, Abu Jahal. Faham tak? Nazar tu adalah nazar yang cari pasal namanya. Tapi dia dapat peluang lah depan mata dia, orang Quraisy. So nazar dia boleh bayar ni. Dia orang ni jahat macam mana pun, kalau nazar dengan Tuhan kena bayar hutang. Okay? So nazar bukan benda yang dicipta oleh Islam. Dia memang dah budaya dulu lah. Okay? Cuma Islam mengajar kita jangan bernazar benda-benda tak tentu pasal, mengenai mengarut lah. Nazar apa? Nazar tak nak pergi masjid. Kalau anak aku dapat 5A, aku tak nak pergi masjid. Itu mengarut, tak boleh. Okay? So dia cukurkan rambut dia, botak, pergi balik katanya. Sebab dah nazar. Jadi dia selamat kerana nazar ni orang jahat tu. Bila dia balik, dia akan cerita kat Nabi apa yang berlaku lah. Okay. Ada lagi cerita lain-lain sikit. Saya tak nak, dia teknikal sikit lah. Cerita je lah. Masa si botak ni balik, radhiyallahu anhu, masa yang dia berhentilah sebab jauh, dia berhenti kat bawah pokok. Dia tengok, kat bawah pokok ada dua orang. Bila dia tengok betul-betul dua orang tengah tidur dengan beg mereka kat tepi, ini bangsa sama yang bunuh kawan-kawan aku. Bangsa yang sama. Tahu dia buat apa? Dia keluarkan ni, mungkin dia ambil pedang dia orang ke apa, wallahualam. Dia pancung kepala dua-dua dalam tidur, sebagai balasan kepada kau bunuh saudaraku. Bangsa yang sama. Lepas tu dia selongkap beg dia orang, nak ambil harta lah ni, untuk dia sambung dia punya perjalanan. Dia ambil, dia tengok, dapat satu surat. Baca-baca dari Nabi Muhammad kepada mereka berdua, "Sesungguhnya aku bagi perlindungan kepada mereka." Rupanya dua orang ni jumpa Nabi untuk berbaik. Bukan untuk masuk Islam, tapi berbaik. Kira dah buat perjanjian untuk tak gaduh. Maknanya sahabat ni dah buat silap kan. Dia akan balik jumpa Nabi, dia akan mengaku dia silap, dia bunuh dua orang ni, ini surat dia semua. Nabi tak marah dengan dia. Nabi faham kemarahan dia yang buatkan dia buat macam tu. Nabi akan mula cari duit diat. Kan bunuh nyawa ni akan kena balas, kena bayar balik 100 ekor unta kan. Berhenti kat situ. Okay, berhenti kat situ. Siapa yang faham tak semua cerita ni? Okay, setelah Nabi dapat tahu 80 orang kawan-kawan dia kena bunuh dalam keadaan bukan peperangan. Perang tak ada hal. Perang memang kita nak mati, no problem. Tapi saja-saja kau nak tipu kami dari belakang, Nabi tak boleh terima. Maka Nabi setiap waktu solat, Nabi akan angkat tangan di rakaat terakhir dan akan baca kunut. Yang kunut itu kita panggil kunut nazilah sekarang. Dia akan cakap Allahumma la'an. Dia akan sebut, ya Allah laknatilah bani ini. Faham tak? Allahumma alaika bi bani ini. Dia akan sebut Banu Lihyan, Banu Ri'il, Banu Zakwan. Dia akan sebut. Dia akan sebut nama orang tu. Ya Allah hancur. Contoh kita kata, ya Allah hancurkanlah. Saya tak nak sebut. Tak ada orang saya benci sangat. Saya nak bagi contoh. Donald Trump tak jahat mana sangat. Dia cuma tak pandai sangat. Barack Obama okey, tak sebut nama lah. Ya Allah hancurkanlah si mamak ni, kan. Sebut nama dalam solat selama 1 bulan. Kemudian Allah akan turunkan satu ayat, laisa laka bihi amru syai'an. Laisa laka bihi amrun. Kalau tak silap saya itulah bunyi dia. Maknanya dalam bahasa Inggeris, this is none of your business lah. Maknanya nak melaknat orang, nak menghancurkan orang yang buat jahat kat kita tu, this is not your business lah. Let me do it lah.
Okay, you continue. So Nabi akan stop buat kunut nazilah tu. Tetapi ada riwayat yang kata setelah peristiwa itu Nabi tak pernah tinggal kunut subuh. Ada riwayat. Maka daripada semua kisah ini, orang-orang di area Iraq, kalau tak silap, dan Mesir pada zaman-zaman awal Islam, mereka continue buat kunut subuh dengan bacaan kunut witir. Allahumma hadina fiman hadait, itu sebenarnya kunut witir tau. Perasan tak waktu witir Ramadan dia orang baca Allahumma hadina fiman hadait? Itu ada. Itu yang betul tepat lah, tak ada keraguan lah tu. Jadi dia orang gunakan kunut yang digunakan dalam witir untuk kunut subuh, dan berterusanlah dianggap sebagai sunnah di pihak siapa? Beberapa mazhab lah, atau beberapa ulama. Sampai sekarang lah, kalau ikut mazhab Syafi'i, teruskan buat kunut subuh. Faham tak? Alright. Bagi pihak mazhab yang lain, dia kata kunut subuh habis lepas sebulan lah. Kunut yang kau kata ingat subuh tu sebenarnya kunut nazilah, yang mana Nabi buat selama sebulan, and then Allah kata stop. Sebab tu kita ada beza pendapat sampai sekarang. Soalan, kunut subuh bid'ah ke? Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia memang perbezaan ulama' dari 1300 tahun dulu lah. Okay. Siapa yang kata, okay, siapa yang tak buat kunut subuh kat sini? Tak boleh angkat tangan. Ambil gambar Wahabi. Siapa yang faham bahawa it's okay buat, tak buat? Faham kan? Pernah baca-baca sikit, faham kalau semua orang faham, okey lah. Tak sia-sia datang kelas ni. Tak sia-sia. Sujud sahwi ke tidak? If you are confident that kunut subuh is sunnah, you do sujud sahwi lah if you forget. Like for me, I'm confident that it's not sunnah. So kalau saya dengan imam yang baca, saya bacalah. Kalau saya jadi imam untuk orang yang baca kunut, macam imam-imam solat masjid-masjid, saya akan baca kunut lah. Tapi kalau saya sembahyang seorang kat rumah, saya tak baca kunut. Sebab saya yakin, yang keyakinan saya lah, setelah saya kaji-kaji bahawa kunut subuh tidak sunnah. Okay tak? Tapi saya faham kenapa orang buat. Dia ada tradisi dia lah. Buat. Kalau seorang dengan family, buat. Ikut imam. Bila you imam? Jarang. Oh, pergi masjid. Okay. Tak pernah sangkut on the way jalan raya ke apa? Okay. Ikut je. Okay lah. Yang penting kita faham dua-dua pun ada dalil. What time is it? Tak ada. Boleh sambung? Kau dah sejam? Kau dah break dah? Tanya. Penuh dengan darah kan? Agaklah. Sebab fokus sejarah, kalau cakap tentang fokus, highlight dia ialah peperangan. Sebab Nabi boleh mati. Padahal banyak cerita lain. Ceritanya cucu dia datang duduk atas biriba dia, dia semayang tak bangun-bangun sujud sebab cucu dia duduk atas ni. Dia semayang bawa cucu perempuan dia atas ni. Faham tak? Itu semua ada. Kalau saya nak cerita semua sekali yang berlaku tahun 3-4 Hijrah, maka takkan habis. Jadi fokus ahli sejarah pun benda yang besar. Kalau you baca hadis, katakan you dapat go through hadis Bukhari 7,563 hadis, 7,563. Kalau you go through the whole hadis, it's all history lah. So, tapi kalau you ada ni, bila berlaku aja kata, ni lepas Uhud ni, ni lepas Ahzab ni kan. Ini kira rangka dia lah. Cumanya tak boleh nak elak lah untuk bercakap pasal perang, sebab memang hampir setiap tahun Nabi berperang. Nabi got no choice. Sebab ada orang yang salah faham. Dia kata bagus lah berperang, kan Nabi pun tiap-tiap tahun berperang. Jom ISIS dan sebagainya. Tapi diorang gagal untuk faham bahawa peperangan pertama Nabi ialah tersilap ataupun sangkut. Peperangan kedua apa? Uhud.
orang datang nak bunuh kita. Sebab jangan lupa Uhud berlaku kat mana? Dekat dengan Madinah, bukan dekat dengan Mekah. Kalau dekat Mekah, maka automatik siapa boleh kata asal kau sibuk-sibuk nak pergi bunuh orang. Tak, kita tunggu engkau yang datang. Kemudian perang lepas ni tahun 5 Hijrah, perang Ahzab berlaku kat mana? Madinah. So saya nak tanya, kita banyak serang ke? Tak. Tapi kita dah sangkut. Sekali you sangkut dengan gangster, you takkan hilang sangkut tu, faham? Kalau you bawa kereta, you horn, pin 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 pin, turunnya gangster, gelang banyak, tattoo penuh, satu tak cukup badan tattoo dia. Habis sampai tattoo naik-naik atas kepala dia. Dia turun, dia kata, kau tahu tak aku jaga bangsa maju ni, kan? Ni area aku, katanya. Habislah kau. Kau horn aku dah 4 kali ya. Kau tahu aku siapa tak? Lepas tu polis datang. Kenapa tak ada apa. So something tu akan masuk dalam kereta dia. Saya nak tanya, something tu berhati tak dengan awak? Tak. Awak mesti, dia akan cari awak punya. Dia akan ingat number plate, ingat muka awak. Betul tak? Semua cerita macam tu. Sekali sangkut dengan something, selagi mana something tu tak mati, you kena. Kalau dia mati, dia boleh pesan kat anak dia, jangan lupa calakan muka Jeffrey tu, baru aku boleh tenang dalam kubur, katanya. Jahat. Kalau namanya gangster kan. Maka itulah exactly apa yang jadi kat Nabi. Nabi tak nak cari pasal dengan orang, tapi dah tercari pasal, sangkutlah. Maka setiap tahun kita kena. Okay, alright, Alhamdulillah. Macam penat dia. Break lagi ke? Dah time nak break ke? Teruskan Okay, bismillah. Saya tak ada jam lah ni. Oh, pukul 12. Okay, sikit lagi kita break dalam 10 minit lagi. Which one? Rajib? Okay. Ingat tak yang 10 orang yang dibunuh? Asalnya ialah mereka yang jahat plan nak serang Madinah. Nabi dapat tahu, Nabi serang siap-siap. Jadi Nabi hantar satu orang untuk pergi bunuh ketua dia, supaya lemahlah semangat orang kat sana. Sebab orang tengah plan, tengah siap ni. Dan persiapan dia agak open, macam orang semua tahu kami nak pergi Madinah, nak hancurkan tu agama baru tu. Jadi Nabi hantar satu orang, kata you cakap lah you nak join tentera dia. So dia berhelah. Abdullah ibn Khunais ke? Betul, Abdullah ibn Unais. Dia zaman sahabat Nabi. So Abdullah akan dihantar untuk buat kerja assassination ni lah. Okay. Sebab Nabi tak tahu cara lain. Sebab kalau diorang akan datang 10,000 orang, susah kita nak menang. Jadi Nabi kena settlekan kepala dia. Jadi hantarlah Abdullah ibn Unais. Dia pun pergi, masuk, dan dia kata, dia tanya, aku dengar korang nak serang Madinah Bos tu kata, ya. Kenapa? Aku nak join, boleh? Dia kata boleh. Maka dia pun join. Sebab ini geng-geng Badui, tak bijak sangat. Abdullah ibn Unais ni orang pandai-pandai. So dia pun banyak kononnya nasihat ketua ni lah, sampai dia jadi macam timbalan. Dah duduk dengan dia aja, jalan. Maka bila jalan, dia dapatlah bawa jalan tepi-tepi sikit, pergi minum teh, faham tak? Dah ngam, dah badis. Bila dah tak ada orang nampak, Abdullah ibn Unais bunuh dia. Kemudian dia cepat-cepat lari. Yang menarik pasal peristiwa inilah bukan pasal bunuh tu lah kan. You baru je cakap banyak sangat bunuh orang Sabar dulu. On the way tadi, masuk waktu asar, tapi Abdullah ibn Unais tengah jalan dan tengah masuk dalam kawasan mereka kan. Dia mana boleh semayang 2-4 rakaat dan semua orang nampak. Ni Islam lah tu. Jadi dia buat apa? Dia istihad sendiri. Dia solat khauf dalam keadaan berjalan. Allahu Akbar. Apa yang dia mampu lah. Dia semayang, rokok dia dengan cara berjalan juga. Tak adalah, agaknya saya rasa tak adalah jalan ini. Saya rasa bukan. Syarat lah, dia tunduk gitulah. It's Zuhur, sorry, bukan Asar. Yeah. Why he prayed like that? Not because of qasar. Khawf. Okay. Khawf, Salatul khawf is another salat.
Macam solat jamak, ada solat kasar. No, hold on. Another type, another way to solat. You solat zuhur dalam keadaan takut. Itu namanya solatul khauf. Zuhur tapi takut. You know what they do? Yeah. They shorten it because they're far away, but the way is like this. First, satu line akan jadi imam sama, katakan Nabi, satu line akan semayang macam biasa, satu line belakang akan berkawal. Habis rakaat pertama, geng-geng ni akan berkawal, geng ini pula semayang. Kiranya dia semayang satu rakaat je, tapi imam semayang 2 rakaat. Lepas habis tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sama-sama dua-dua sekali, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pelik kan? Tapi itulah cara solat dalam keadaan takut, sebab somebody must kawal. Itulah solatul khauf. Tapi dia ni seorang-seorang, jadi dia ijtihad sendiri apa aku nak buat lah. Dia akan solat 2 rakaat tu probably dalam keadaan berjalan lah. Okay, bila habis kerja dia buat kerja, dia larilah balik. Dia lari balik, dan Nabi akan happy. Bagus kau buat apa. Nabi akan bagi dia tongkat. Bagi dia tongkat. Bukan tongkat sangat, dia macam kayu lah. Dia dapat tongkat dari Nabi, dia happy kan. Dah dapat something hadiah kan. Dia bawa balik. Dia dapat Dia dapat bunuh ketua Abdullah ibn Unais dapat bunuh ketua, dapat tongkat. Dia pun bawa balik, jumpa family dia. Aku dah buat kerja aku, Nabi bagi hadiah. Family tanya, tongkat ni nak buat apa? Mana aku tahu, katanya. Mana aku tahu, Nabi bagi, aku ambil lah. Dia kata, kau ni pun satulah. Pergilah tanya ni nak buat apa. Dia pun pergi balik kat Nabi. Dia kata, family aku semua paksa aku suruh tanya ni nak buat apa. Nabi kata, ini ialah token, macam simbol yang kau pernah tolong akulah dengan Allah nanti. Jadi Abdullah bin Unais akan buat apa tahu dengan tongkat ataupun kayu tu? Dia akan ikat dekat dia punya, kan pedang ada sarung kan, sarung dia ada tongkat. Dia akan bawa mana-mana di jalan lah untuk berperang kan. Dan bila dia nak dekat mati nanti beberapa tahun lepas tu, dia akan minta, Nabi dah tak ada lah masa tu, dia akan minta kebumikan aku dengan tongkat ni lah. Sebab dia bukti yang Nabi pernah macam say, okay, appreciate aku lah. Okay, itu cerita Abdullah. Dan itulah sebabnya orang yang dekat kampung yang nak serang kita ni, dia jadi marah, tapi dia tak tahu nak buat apa. Sebab dah sekarang ni orang dah tak ada semangat dah nak lawan ni, sebab ketua dah mati. Tapi apa cara nak balas dendam? Dia kautim ataupun kompromi dengan satu bangsa lain. Kau cakap dekat Muhammad, kau nak belajar agama. Kalau kami, Nabi Muhammad tak percaya dah. Kau cakap kat Muhammad yang kau nak belajar agama. Sebab tu Nabi akan hantar 10 orang dekat kaum lain. Baru make sense. So bila hantar ke kaum lain tu akan lari. Dah, kami dah buat kerja lah. Ni jahat ni akan pergi keliling mereka dan bunuh yang 10 orang tu. Itulah perentetan peristiwa tu. Saya kadang-kadang cuba nak elak untuk cerita semua, sebab nanti dia jadi macam boring juga tau. Tak? Kalau lah Tapi sometimes cerita dulu kemudian flashback pun macam best juga okey lah. Okay, ni macam cerita orang putih lah. Orang putih. Okey, dengan tu tapi ada lagi, tak habis lagi ni. Dia ada sambungan tau. Ingat tak sahabat Nabi yang botak tu? Dia dah bunuh 2 orang. Hutangnya berapa sekarang? 200 ekor unta. Nabi suruh siapa bayar? Nabi tak suruh dia bayar. Nabi faham apa masalah dia. Dia tengah marah, dan dia marah di pihak orang Islam. Dia silap. So Nabi akan absorb 200 ekor unta ni untuk government yang bayar. Jadi anggap Madinah yang akan bayar. Kalau Madinah yang bayar, semua bani kena bayar. Kan kita semua bertanggungjawab lah. Itulah perjanjian Madinah cakap macam tu. Maka Nabi akan pergi pada semua ketua-ketua kabilah, Aus, Khazraj, Ansar, Muhajirin. Dan Nabi juga pergi kepada orang Yahudi. Sebab kau kan rakyat juga. Bagilah 20 ke 30 ekor. Adalah dia punya kota dia. Setiap orang kena bayar. Bila Nabi pergi dekat Banu Nadir, saya nak tanya, ada berapa geng Yahudi dekat Madinah? Sekarang ada berapa? 2. Satu dah kena halau. Okay, sekarang yang 2. So Banu Nadir is the next akan kena halau. Bila Nabi sampai kat Banu Nadir, diorang ni suka hidup dekat tembok-tembok tau.
Diorang bukan duduk rumah kecil gitu. Rumah, tapi kelilingnya ada tembok, ada kubu. Orang Yahudi dah biasa hidup bertembok ni, sebab dia memang tak pandai nak gaul dengan orang lain. Dia rasa dia besar kan, jadi orang lain semua kecil, jadi jangan campur dengan kami. Sampai sekarang pun diorang buat tembok kan. Tahu kan cerita Gaza semua kan. Okay. So diorang memang tak pandai bergaul dengan orang lain kerana rasa mereka lebih hebat. So dia buat tembok. Satu lagi sebab kenapa ada tembok, mereka sentiasa ada masalah dengan orang lain. Jadi orang nak serang ke apa senang, kita dah tembok siap-siap. Okay. Orang Arab hidup macam biasa, ada rumah sana sini lah, terabu-terabu gitulah. So bila Nabi duduk dekat tembok dia, Nabi ketuk pintu kota dia lah. Aku ni Muhammad ni. Dia kata, "Oi, Nabi datang." Mana? Muhammad datang. Dia tak panggil Nabi. Muhammad datang. Kejap. Kita cakap kat bos kita. Bincang dengan bos. Nama bos ialah Huyai ibnu Al-Akhtab. Bincang. Nabi Muhammad datang sebab dia nak minta kita unta sikit lah, minta duit lah ni, sebab nak bayar. Diorang silap kerajaan, semua orang tengah bayar sikit-sikit. Dia nak daripada Banu Nadir. Tapi ada satu orang bagi cadangan. Korang ni apa sibuk bayar-bayar duit? Inilah peluang kita. Peluang apa? Kau tengoklah Muhammad kat bawah tu, kita kat atas. Kita tolak je lah batu yang ada kat atas ni. Rupanya diorang memang dah siap dah kat atas. Apa-apa barang apa, kalau diorang nampak somebody tengah panjat ke apa, diorang akan baling je periuk ke apa ke. Itulah cara orang dari tembok jadi menang, faham tak? Senang je tembok, berbual panas. Perempuan-perempuan pun boleh jadi tentera, faham tak? Bila ada tembok, relax je. Pergi masak air je bang. Masak air je Aminah, Fatimah. Masak air dengan teko dia bawa. Orang jahat Betul, simple tembok ni. Memang exactly that diorang buat. Orang Islam pernah cedera kerana kena dengan orang yang bertembok ni. Balik pada cerita Nabi, cadangan dia diterima. Jom kita tolak batu ni nak. Kita tolak batu tu kat kepala tu, tolak dia biar mati kat situ. Nobody knows. Nabi ada dengan sahabat-sahabat dia. Bila diorang plan macam tu, Jibril akan jumpa Nabi. Itu kita punya keyakinan. Cerita kat orang putih, dia kata rubbish. Betul tak? Dia tak percaya. Kita beriman dengan cerita yang sampai pada kita. Jibril cakap kat Nabi bahawa mereka plan something. You go now. Faham tak? Kau tinggalkan tempat ni. Kan belum bincang pun, kau tinggalkan tempat ni. So Nabi akan terus tinggal. Sahabat Nabi akan terpinga-pinga, kenapa Nabi pergi ni? Dan diorang pun ikut je lah Nabi. Tapi bila orang Yahudi keluar je tengok, dia tanya kat sahabat, mana Nabi? Nabi dah jalan katanya. Adalah urusan lain kot kan. So semua orang akan keluar. Nanti Nabi akan datang balik dengan tentera, sebab kau dah plan nak bunuh aku. Dan memang diorang akan mengaku pun silap. So Banu Nadir diorang akan gaduh lah, cakap, berbincang. Kesimpulannya, Banu Nadir pula akan kena halau dari Madinah. Sekarang tinggal ada satu je, Bani Quraizah. Okay. Yang menarik pasal diorang bila kena halau apa tahu? Diorang akan bawa unta. Sebab Nabi kata macam ni, kau boleh keluar, kau kena keluar. Apa saja harta kau boleh bawa. Diorang dah hidup lama dah dalam kubu tu tau. Rupa orang Islam akan terkejut tengok harta diorang, like banyak gila. Faham tak? Tak sangka tau. Diorang memang meniaganya pandai. Jadi diorang banyak simpan, tumpuk-tumpukkan harta dekat situ. Rupanya banyak lah. First time orang Islam tengok harta banyak tu. Tahu diorang akan buat apa tak? Diorang longgokkan atas unta. Kan harta banyak-banyak, unta pun nak patah pinggang dah. Sampai orang dia tak nak duduk atas unta. Rugilah 60 kilo, 80 kilo. Betul tak? Baik letak emas aku tu. Akhirnya diorang jalan tau yang unta tu. Jalan jauh mana? Beratus kilometer ni nak pergi Khaybar, tapi lantak lah. Jalan juga. Not recorded. Masya Allah. Dan yang menariknya, diorang bawa pintu sekali. Faham tak? Sebab pintu tu pintu terukir apa semua mahal lah tu. Dia cabut pintu, letak tak unta, jalan. Nah, itulah benda-benda yang kelakar sikit lah. Orang Islam macam, wah, semangatnya kau. Semangat. Diorang tengok je lah. Kena halau kan, tengok je lah kesemangatnya diorang ni. Okay, break kejap 5 minit. Mungkin breaknya lebih untuk saya lah. Kalau tak nak pun tak apa, duduk sini belajar.
Assalamualaikum. Ini 5 minit yang betul